Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, hari ini kita masuk kepada subtopik 6.2 iaitu pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Okey. Seperti yang awak tahu semua, sistem pentadbiran barat ini dengan ekonomi memang berkait rapat. Okey. Memang berkait rapat sebab apa? Sebab sistem ekonomi barat ni memang tujuan dia pentadbiran barat ni nak menguasai tanah Melayu ni memang sebab ekonomi. Okay, itulah salah satu daripada kenapa mereka menguasai tanah Melayu. Okey, jadi dalam subtopik 6.2 ini kita akan tengok apakah yang dilakukan oleh pentadbiran barat untuk terus memperkukuhkan lagi sistem ekonomi mereka dan seterusnya terus memberi dan juga menguasai hasil bumi, dan juga hasil bumi inilah yang mereka gunakan untuk mengauk keuntungan, dan juga hasil-hasil ini juga mereka jual di negara-negara yang lain sepertinya di Eropah dan juga di negara-negara sekitar lainlah. Okey. Dalam pentadbiran barat, okey, apa yang awak kena tahu yang pertama adalah British ni telah memperkenalkan sistem moden, okey, yang kita belajar dalam 6.1 yang mana pengenalan ekonomi moden yang menyebabkan mereka ni terus berkuasa dalam ekonomi. Jadi bagi memastikan ekonomi itu terus kekal milik mereka, jadi mereka telah membuat penambahbaikan dari segi salah satunya adalah berkaitan perundangan, iaitu mewujudkan jawatan ataupun agensi kerajaan. Yang kedua, mewujudkan syarikat perwakilan, dan juga yang ketiga adalah menubuhkan sistem kewangan dan juga insurans. Nanti cikgu akan detailkan secara keseluruhan item ini, dan juga awak boleh semak ataupun rujuk buku sekiranya ada buku, dan juga nanti kita akan tengok macam mana sistem pentadbiran barat ini terus kekal di negara kita. Okey, yang pertama, berkaitan perundangan. So dalam perundangan ini dia ada berkaitan perundangan tanah dan juga buruh. Okey, tanah dan juga buruh. Yang pertama, cikgu pergi kepada tanah dahulu. Okey, kita tahu banyak perubahan yang berlaku pada abad yang ke-19. Okey, pembukaan Lombong, pembukaan ladang. Jadi apa yang kita dah belajar dalam bab subtopik 6.1, cikgu dah sebut tentang wujudnya lombong-lombong biji timah, emas, petroleum, dan juga pembukaan ladang-ladang getah yang menggantikan kopi oleh pemodal Eropah ini telah menyebabkan perubahan besar dalam ekonomi dunia. Okey, jadi dengan tanah ini, berkaitan perundangan tanah ini, British telah menawarkan harga yang tinggi, okey, untuk membeli tanah masyarakat tempatan. Okey, awak kena tahu yang ni. British ni datang ke tanah Melayu dan juga ditengok satu tempat ataupun satu kawasan yang menarik yang sesuai untuk dikomersialkan ataupun dibuka lombong ataupun buka ladang. Jadi dia telah menawarkan harga yang sangat tinggi kepada masyarakat tempatan. Jadi dengan itu masyarakat tempatan tertarik
dengan harga yang ditawarkan, dan seterusnya British berjaya untuk membeli, dan juga selepas mereka beli, mereka akan wujudkan rombong dan juga ladang-ladang getah yang besar. Okey, antaranya kalau tengok di negeri-negeri Melayu ni, antara segi perundangan adalah yang pertama adalah berkaitan dengan Akhta Tanah Simpanan Melayu 1913, yang mana akta ini telah membolehkan residen mengisytiharkan mana-mana tanah dalam negeri sebagai hak orang Melayu, dan tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak, gadai atau dipindah milik kepada bukan Melayu. Okey, ini adalah tujuan dia adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi British. Sebab apa? Mereka takut ada kuasa-kuasa besar yang lain ataupun ada pemodal-pemodal seperti daripada China dan sebagainya untuk menguasai tanah ataupun membeli tanah daripada masyarakat tempatan. Jadi salah satunya mereka telah memperkenalkan Akhta Tanah Simpanan supaya dapat melindungi ekonomi mereka. Okey, yang kedua, pengenalan kepada Land Order yang berlaku di Sarawak pada tahun 1931. Jadi kalau kita tengok di sini, Land Order 1931 membentukkan hak milik tanah pribumi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi daripada pencerobohan kaum pendatang. Jadi siapa yang bila dah ada peraturan, jadi orang luar datang, mereka terpaksa akur dengan perundangan ataupun undang-undang yang telah diperkenalkan oleh pihak British ataupun pihak Barat. Okay, selain daripada itu, 1948 pun mereka memperkenalkan Land Order. Selain daripada 1933. Okey, jadi dengan Land Order ini, dia untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi daripada dicerobohi oleh pendatang dan juga mengelakkan mereka membuka ladang-ladang baru di tempat tersebut. Okey, di situ jelaslah menunjukkan bahawa dari segi perundangan mereka bina undang-undang, dan juga dengan undang-undang itu pendatang lain ataupun kuasa-kuasa lain tidak boleh untuk mengambil tanah itu sewenang-wenangnya daripada masyarakat tempatan. Okey, kemudian yang Sabah. Okey, kemudian kita tengok di Sabah, pada tahun 1888, urus niaga tanah pribumi dengan Eropah dianggap tidak sah. Okey, walau bagaimanapun pada 1889 mereka telah memperkenalkan proklamasi 3 perlindungan hak pribumi dan diwartakan untuk melindungi hak dan kepentingan pribumi. Okey, kalau kita tengok di sini, urus niaga dengan orang Eropah ketua pribumi mestilah diberitahu dahulu. Jadi berlaku perubahan yang mana penduduk pribumi ini ada hak untuk memohon ataupun mendapat ganti rugi sekiranya berlaku apa-apa penindasan ataupun campur tangan ataupun pemilikan tanah itu tanpa kebenaran, dan juga penduduk tempatan ini ataupun penduduk pribumi ini boleh maklum kepada pegawai daerah yang bertanggungjawab menjaga hak dan tanah pribumi. Okey, pegawai daerah ini adalah pegawai daerah daripada barat lah. Jadi mereka ni still menjaga kepentingan mereka, dan dalam masa yang sama juga masyarakat pribumi itu mendapat jugalah sedikit manfaat dia.
Okey. Kemudian kita pergi kepada buruh. Okey, dari segi perundangan buruh. Okey, dalam pengenalan perundangan, okey, British ni telah memperkenalkan dua sistem. Yang mana yang pertama iaitu sistem kontrak, yang kedua adalah sistem kanggani. Okey, sistem kontrak ini merujuk kepada sistem buruh yang dibawa daripada China yang masuk ke negara kita oleh majikan. Dan semua tambang, tempat tinggal, pakaian, makanan dan apa sahaja disediakan oleh majikan. Okey, dia berbeza dengan sistem kanggani. Ya. Okey, jadi sistem kontrak ini dia merujuk kepada buruh-buruh yang datang daripada negara China, dan juga mereka ni kebanyakannya bekerja dalam lombong biji timah. Okey, dalam sistem kanggani pula, kanggani ini adalah sistem bermaksud ketua ataupun tandil ataupun mandu ataupun penyelih ladang lah. Jadi mereka ni membawa buruh-buruh daripada India, iaitu mereka pergi cari buruh dekat India, dan juga mereka akan menguruskan semua tambang dan juga perjalanan buruh tersebut ke ladang majikannya di tanah Melayu ataupun di negara kita. Walau bagaimanapun, dalam sistem kanggani ini, mereka dikehendaki bekerja dengan majikan itu sehingga hutang tambang selesai. Jadi mungkin 2-3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun itu bergantung kepada jumlah tambang yang terpaksa mereka bayar. Jadi selepas mereka habis selesai hutang, okey, mereka boleh bebaslah, boleh pergi ke tempat lain dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok sistem buruh ini, British memperkenalkan sistem buruh. Sebab apa? Sebab berlakunya perkembangan pesat dalam perusahaan biji timah dan juga getah. Jadi dengan bantuan tenaga buruh daripada China dan juga India ini, dapat memberi ataupun menambahkan lagi sumber pendapatan ataupun ekonomi pihak British. Okey, kemudian British juga telah menubuhkan Jawatan Hak Ehwal Cina. Jadi tujuan dia adalah untuk melindungi buruh-buruh Cina daripada dieksploitasi ataupun ditindas ataupun dieksploitasi oleh pihak-pihak yang lain. Biasanya dia melibatkan kuasa-kuasa besar yang lain lah. Okey, kemudian pengenalan kepada Ordinan Buruh kontrak yang bertujuan untuk melindungi pekerja-pekerja. Dan juga Majlis Perundangan Singapura telah menubuhkan tamu imigran. Untuk apa? Memberi kemudahan belayar percuma kepada buruh India ke negeri-negeri Melayu. Sebenarnya mereka buat ini, British ataupun kuasa barat membantu buruh-buruh pada permulaan ini supaya mereka dapat jumlah buruh yang besar. Dan buruh-buruh inilah yang akan membantu mereka dalam merancakkan lagi sistem ekonomi di negara kita. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan jabatan dan agensi kerajaan. Okey, kita tahu apabila sistem ekonomi itu dah hampir sempurna, jadi jabatan-jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Jadi
British telah menubuhkan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian, Jabatan ataupun Institusi Penyelidikan Getah, RRIM, Jabatan Parit dan Tali Air, dan juga menubuhkan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan perkhidmatan pos, telegraf dan sebagainya lah. Jadi kesemua jabatan-jabatan ini adalah untuk bertujuan melicinkan lagi sistem pentadbiran ekonomi British ataupun kuasa barat di negara kita. Jadi dengan kewujudan agensi-agensi ini, mereka dapat menguruskan pentadbiran dan juga sistem ekonomi ini dengan lebih sempurna lah. Okey, jadi selain daripada itu, wujudnya syarikat perwakilan. Okey, syarikat perwakilan ini merujuk kepada pemodal British atau Eropah yang membawa masuk modal-modal asing yang besar ke negara kita. Okey, jadi peranan syarikat perwakilan ini adalah membawa modal dan juga mengimport barang secara terus ke negara seperti getah, biji timah dan sebagainya. Jadi syarikat perwakilan inilah yang orang kata memberi kemudahan kepada pihak British ataupun kuasa barat ini untuk berlakunya ekspor, import dan juga jual beli di antara kuasa barat ini dengan negara-negara lain di Eropah. Okey, antaranya syarikat perwakilan, agency house ataupun gedung perwakilan ini dia memiliki rangkaian sistem kewangan, insurans, syarikat perwakilan, pusat pendidikan dan juga menjalankan perdagangan antarabangsa. Okay, itu peranan yang dimainkan oleh syarikat perwakilan. Jadi bila syarikat perwakilan ini memainkan peranan penting, pengeksport dan juga mengimport dan sebagainya, ini akan memudahkan kuasa barat terus mengauk keuntungan dan juga menguruskan hasil itu dengan mudahlah. Okey, syarikat perwakilan ini mempunyai hubungan erat dengan kerajaan. Dan juga kalau awak tengok di sini, ini antara syarikat-syarikat perwakilan yang wujud di negara kita pada waktu itulah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya adalah berkaitan pengenalan kepada sistem kewangan dan insurans. Kenapa kewangan dan insurans ini sangat penting? Okey, kita tahu kewangan, British kuasa barat ini telah memperkenalkan sistem mata wang. Jadi kenapa perlu mata wang? Sebab untuk proses jual beli dan sebagainya. Jadi antara mata wang yang diperkenalkan adalah mata wang perak Spanyol yang digunakan di negeri Melayu dan negeri Selat. Okey. Kemudian penubuhan lembaga perseroja wang untuk mengeluarkan wang kertas. Okey, jadi berlakunya penambahbaikan adanya wang kertas. Okey. Ordinan ini diberi kuasa untuk mengeluarkan wang kertas di negeri Selat menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus. So pengenalan kepada sistem mata wang yang baru oleh kuasa barat ini telah menyebabkan mata wang di negeri Melayu terhapus sebab mereka ni menggunakan mata wang baru. Jadi mata wang yang ada di dalam Melayu secara automatiknya tiada nilai lah. Kemudian pada tahun 1939 dolar Selat menggantikan dolar Malaya. Okey, pengenalan kepada mata wang baru yang menggantikan dolar Malaya. Okey. Okey, kalau tengok di sini ada mata wang perak Spanyol,
dolar Spanyol. Okey, kemudian pengenalan kepada sistem mata wang yang baru, wang kertas. Okey, kemudian yang seterusnya dan juga yang terakhir adalah berkaitan dengan syarikat kewangan dan juga insurans. Okey, dalam pengurusan ekonomi ataupun bagi mengekalkan ataupun memesatkan lagi ekonomi, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden dan juga telah memperkenalkan insurans. Insurans ni tujuan dia pada asalnya adalah untuk membantu pemodal ataupun pihak British, pihak Kuasa Barat itu sendiri untuk melicinkan urusan kewangan. Contohnya, berlakunya kebakaran dan sebagainya. Jadi dia insurans inilah yang akan membantu untuk cover untuk ataupun perlindungan kepada syarikat tersebut. Jadi British menubuhkan sistem perbankan juga supaya modal dari negara luar dapat disalurkan dengan mudah ke negara Melayu. Sistem perbankan untuk memastikan sistem pembayaran dan juga sebagainya lebih teratur. Okay. Jadi kalau awak tengok di sini, antara bank yang awal yang wujud di dalam Melayu adalah Mercantile Bank, The Chartered Bank, Hong Kong dan Shanghai Bank, Kuang Yi Bank. Okay. Dan juga perkhidmatan insurans pun diperkenalkan seiring dengan perkembangan perdagangan. Okey, antaranya insurans maritim. Jadi tujuan dia adalah untuk melindungi kapal. Seperti cikgu sebut tadi, kalau berlaku bencana dan sebagainya, kerosakan dan sebagainya, jadi dia akan dilindungi oleh insurans. Okey. Dan juga insurans nyawa, insurans kebakaran, insurans perniagaan dan juga insurans harta. Jadi kesemua insurans ni bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pedagang-pedagang terutamanya, dan juga yang membantu pihak Kuasa Barat ini memudahkan urusan dalam ekonomi. Dan juga antara syarikat insurans yang terkenal adalah syarikat Royal Insurance Company, Kian Guan Insurance Limited dan Commercial Union. Okey, itu antara syarikat-syarikat yang kalau Commercial Union ni di Ipoh, Kian Guan Insurance Limited ni di Pulau Pinang. Okey. Jadi kalau awak tengok seperti yang ada rujukan-rujukan gambar ini, kilang-kilang besar yang dimiliki oleh pemodal dan juga pelabur-pelabur daripada Eropah. Jadi sebagai langkah keselamatan, pengurusan kewangan dan insurans sangat penting sekiranya berlaku apa-apa di luar jangka. Okey, jadi secara keseluruhan dalam bab ini, awak kena tahu adalah yang pertama, cikgu ulang, berkaitan perundangan. So, perundangan dia ada melibatkan tanah, pengenalan tanah supaya memberi kemudahan kepada pribumi dan juga Kuasa Barat itu sendiri. Yang kedua berkaitan buruh. Yang buruh ini melibatkan sistem kontrak iaitu daripada China dan juga sistem kanggani iaitu daripada India. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan jabatan dan agensi kerajaan. Kuasa Barat ini telah mewujudkan jabatan kerajaan dan agensi kerajaan untuk melicinkan lagi sistem pentadbiran. Kita sebut tadi beberapa jabatan dan agensi telah ditubuhkan. Kemudian kewujudan syarikat perwakilan yang melibatkan sistem syarikat perwakilan ini membantu menguruskan urusan perdagangan seperti import dan ekspor. Jadi itu pun syarikat-syarikat inilah yang merancakkan lagi ekonomi di negara kita. Okey, kemudian sistem kewangan dan insurans. Okey, sistem kewangan dan insurans yang cikgu sebut tadi, tujuan dia adalah untuk memantapkan lagi pengenalan sistem mata wang baru
dan juga syarikat insurans yang bertujuan untuk melindungi ataupun membantu pihak British melindungi kapal dagang, insurans nyawa, kebakaran, perniagaan dan juga harta, supaya sekiranya berlaku apa-apa, mereka terlindung daripada mereka akan dilindungi oleh syarikat insurans ini. Okey, saya rasa itu saja untuk subtopik 6.2 ini. Cikgu harap tolong faham dan juga tolong tengok sekiranya tak faham, dan juga sekiranya ada soalan, boleh tanya cikgu, WhatsApp cikgu, dan juga jangan lupa jawab soalan yang ada di bawah ini. Itu saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.